Terima kasih, Datuk M. Ketua. Kalau kerai, celah lah. Ya, silakan. Tapi jawab cakap dulu, nanti jangan celah dulu. Terima kasih, Datuk M. Ketua, kerana memberikan saya peluang juga untuk berbahas dalam perkara ini, dan antara perkara yang agak mengecewakan ialah apabila 2 minggu kita selesai membentangkan laporan PSC, kita menganggap inilah masa yang paling sesuai untuk kita berbincang pindaan-pindaan yang ada disebut dalam 22 perkara di dalam PSC dan juga laporan awal interim yang telah dibentangkan pada Disember yang lalu. Tetapi nampaknya seperti disebut oleh rakan-rakan, perkara-perkara yang dibawa dalam pindaan ini tidak lebih daripada beberapa perubahan perkataan dan juga pindaan pengubahsuaian beberapa fasal dalam Rang Undang-Undang Kesalahan Pilihan Raya ini. Jadi kalau alasannya tadi kata rasah SPR baru mengadakan mesyuarat semalam, ya, setelah 2 minggu baru nak mesyuarat, dan alasan kalau mengatakan perlu mengambil masa, ya, untuk menganalisis dan untuk membawa cadangan-cadangan ini, saya rasa tidak wajar. Sebab dalam kita berbincang tentang pindaan ini pun telah dibentangkan di depan di atas meja kita pindaan pada pindaan. Jadi boleh benda kalau nak buat segera. Ya, tetapi kerajaan nampaknya bersikap sambil lewa dan tidak membawa cadangan-cadangan yang baik, terutamanya perkara yang menjadi asas kebersihan suatu pilihan raya itu orang daftar ataupun daftar pemilih. Daftar pemilih ni Datuk M. Ketua, kalau di Sabah, ya, pengerusi PSC kita daripada Sabah, ya, bila kita mencadangkan supaya dibuat pendaftaran automatik pada umur 18 tahun, ya, pihak kerajaan meminta kekal 21 tahun. Alasan untuk tidak mahu bersama-sama mencadangkan pendaftaran automatik ini seperti disebut oleh pengerusi PSC ialah kerana daftar pemilih yang ada pada hari ini dan juga kedudukan, ya, pengundi-pengundi khususnya di Sabah, rakyat di Sabah masih tidak bersih. Jadi kalau bagi automatic registration, apa yang berlaku dalam senarai yang sudah tidak bersih ini akan menjadi lebih tidak bersih. Jadi pihak pengerusi PSC meminta supaya apa juga cadangan supaya daftar ini dibuat secara automatik mesti selepas pembersihan berlaku. Ini suatu pengakuan jujur oleh Kota Marudu tentang kedudukan daftar pemilih kita. Lalu beliau juga sebagai menteri dalam kabinet memberitahu kami di dalam mesyuarat bahawa kabinet telah bersetuju untuk mengadakan Royal Commission of Inquiry dengan izin untuk mengkaji kedudukan warga negara di Sabah, ya, yang boleh menjejaskan daftar pemilih. Ini diberitahu. Saya kata kalau begitu umumkan segera. Menteri boleh mengumumkan kerana menteri ada kepentingan di daripada Sabah. Dia kata kita kena tunggu Perdana Menteri. Kerana Perdana Menteri selang 3 hari daripada hari dia menyebut kepada jawatan kuasa itu akan turun ke Sabah. Dan saya diberitahu seluruh pemimpin Sabah ternanti-nanti pengumuman Perdana Menteri dalam ucapan beliau di Sabah. Sampai ke habis Perdana Menteri tidak memberikan kenyataan mengenai RCI ini. Tak sebut pun bila nak buat, sama ada keputusan telah dibuat atau tidak. Akhirnya yang saya dimaklumkan, yang berhormat Tuaran yang mengumumkan bahawa RCI akan dibuat. Teluk Intan bangun, ya, Mat. Penjelasan. Ya, ya, silakan. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Yang Berhormat, kalau kerai saya terpaksa mencelalah sebab parlimen kita pun sudah jadi macam pasar malam, 10 minit, 5 minit, sekarang 0 minit. Yang Hormat, Tak ada peluang perlu lah untuk macam bahas. tu, Yang Hormat. I'm sorry lah, I have to say this. I'm Ya, sorry. tapi I'm sorry. banyak hampir semua juga bil Yang Hormat terlibat diri. Tak boleh cakap macam tu. Keadilan tidak terletak pada seseorang. Ini bil yang penting. Yang Hormat, Undang-undang tak yang boleh penting. melihat keadilan dari sudut What's the pandangan difference? Yang Berhormat What's the sendiri. difference? 10 You are minutes, implying 5 me, you know. minutes. Secara indirect you implying me. I'm not defying Ya, you, don't but I do that. disagree with you. Unnecessary, tak perlu. Tak perlu. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Boleh saya teruskan? Ya, please. Terima kasih. Yang Berhormat, apakah pandangan Yang Berhormat? Pagi tadi saya ada nampak Yang Berhormat sambut
beratus-ratus orang di luar dekat pintu masuk parlimen. Lebih 100 orang tidak mempunyai kad pengenalan biru. Walaupun mereka lahir di negara kita dan duduki di negara kita. Sedangkan orang-orang asing baru-baru ini diberi kad pengenalan beribu-ribu orang. Jadi apakah peluang mereka di mana mereka tidak dapat menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi? Apakah impak orang-orang sebegini dan kehilangan hak-hak mereka di bawah perlembagaan kita? Terima kasih. Terima kasih Tuan Intan. Inilah isi daripada apa yang saya nak sebutkan, ya, yang menjadi kerunsingan bukan hanya Tuan Intan, bukan hanya kumpulan yang berhimpun di depan parlimen, tetapi yang ramai di Sabah. Pemimpin Sabah mengata penduduk Sabah melompat daripada 1.6 juta satu ketika kepada 5 juta. Ya. Jadi ini tentulah merisaukan. Dan kita membuat assertion dengan izin bahawa ianya bukan hanya berlaku di Sabah, ya, tetapi berlaku di seluruh negara. Sebab itu kita juga menuntut supaya RCI ini dilaksanakan di seluruh negara. Sudah dimasukkan dalam laporan interim, dipersetujui, Dewan telah meluluskan sampai hari ini. Dan pilihan raya mungkin akan berlaku dan siasatan bebas ini tidak dapat dilaksanakan. Jadi macam mana kita nak mendapatkan satu laporan atau satu daftar pemilih yang bersih dan pilihan raya yang bersih? Apa yang berlaku di luar parlimen hari ini? Saya tanya kepada mereka yang hadir dengan kad pengenalan merah. Nombor dalam kad pengenalan itu memang menunjukkan mereka lahir di negeri 10 misalnya Selangor, ya. Berapa umur? Umur 70, 60 tahun, ya, 70 tahun. Artinya mereka telah berada lama dalam negara, lahir di sini, tetapi dinafikan. Sedangkan seorang wanita, dulu kita expose di dalam media, Mismah misalnya, ya, seorang yang datang daripada Indonesia bekerja, ya, membuat permohonan, ya, dapat, ya. Jadi kalau ini berlaku, contoh, walaupun satu contoh, tetapi ianya menggambarkan suatu tindakan yang tidak dapat membantu rakyat kita melaksanakan tanggungjawab mereka. Dan saya yakin apa yang berlaku di Sabah ini, ya, akan menjadi titik tolak sokongan rakyat Sabah kepada Pakatan Rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Ya, Kota Belud mesti setuju punya. Jadi kita nak bertanya, bila agaknya RCI ini akan dibuat? Bukan hanya untuk Sabah, tapi untuk seluruh negara bagi memastikan kedudukan warga negara kita bersih dan daftar pemilih juga kita akan bersih. Datuk Yang Pertua, kita berjaya untuk melaksanakan penambahbaikan dalam undi pos, ya, seperti yang dicadangkan di dalam laporan akhir PSC. Dalam erti kata, tentera dan polis yang selama ini mengundi secara pos akan mengundi secara undi awal melalui proses pengundian macam orang lain, kecuali dia dibuat 3-4 hari lebih awal, ya, dan mungkin tidak buat di sekolah tetapi di dalam camp kita masih boleh menerima, ya, supaya di sana tidak ada nanti pengaruh-pengaruh komandan ke atau ketua-ketua mereka dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Ini satu perkara yang baik. Dimaklumkan kepada kita lebih kurang 100,000 undi pos ini akan mengundi secara undi awam, ya, bagus. Tetapi dalam masa yang sama kita dikejutkan, ya, bahawa terdapat pertambahan 100,000 petugas SPR untuk pilihan raya akan datang. Saya tak pasti, ya, apa keperluan bertambah 100,000 daripada 140 menjadi 240,000. Adakah kita akan membuka lebih banyak tempat-tempat mengundi, ya, ataupun setiap tempat mengundi pula akan mendapat tambahan petugas? Saya rasa masih kekal dengan jumlah yang lama. Tetapi yang lebih merisaukan kita apabila 140,000 campur 100,000 ini akan mengundi secara pos. SPR insist dengan izin mereka ini mengundi secara pos. Kami telah membantah, 3 orang daripada kami dalam Pakatan Rakyat membuat bantahan terhadap kali ini dan dicatat dalam laporan. Kerana apa? Kerana orang yang mengundi pos 3 hari lebih awal, mereka tidak akan dikenakan calik dakwat. Tak ada cara kita nak mencalik dakwat pada mereka, ya. Nama mereka tidak digolongkan dalam satu senarai khusus seperti undi pos tentera, dia satu dikelompokkan.
Tetapi mereka ini ada dalam senarai penuh. 240,000 ni ada di mana-mana. Ya. Bila mereka mengundi pos, pada hari sebenar pengundian, mereka masih lagi boleh mengundi kerana dakwat tidak dicalit di kuku mereka. Ya. Dan mereka boleh mengundi. Ya. Daftar atau nama mereka yang telah mengundi pos ini tidak diberikan kepada calon-calon, kerana pada hari penamaan calon yang diberikan satu senarai besar yang termasuk juga petugas-petugas pilihan raya, dan ini memberikan kita suatu risiko bahawa undi pos ini boleh diselewengkan. Saya tidak nak mengatakan semua petugas-petugas ini boleh menyeleweng, tetapi kemungkinan penyelewengan itu berlaku akan ada, dan sia-sia saja kita memperkenalkan dakwat kekal untuk mengelakkan undi 2 kali. Kita dah tekan daripada SPR reject, rakan-rakan Pakatan BN dalam PSC pun reject, maka kalahlah kita 3-6. Okey, demokrasi. Betul, tetapi ini telah, nanti kejap. Habiskan dulu. Ini telah menafikan ya suatu andaian, suatu perkara yang boleh berlaku, penipuan semasa hari mengundi. Jadi macam mana kita nak kawal benda ni? Kita dapat selamatkan undi pos 1,000 tadi, tapi kita didedahkan dengan 200,000. Bukan itu saja, Yasin, ya. Kita meluluskan juga media. Berapa ramai media yang akan mendaftar, kita tidak tahu. Di kalangan mereka ini pemberita, wartawan, ya, mungkin editor, mungkin juru gambar, mungkin pemikul kamera, mungkin pengekskort pemberita. Berapa jumlah ni? Dan mereka dibenarkan mengundi pos. Sekali lagi, kami dalam Pakatan Rakyat kata, kalau nak diluluskan, undi awal. Kita rekalah, kita ciptalah di mana mereka nak mengundi, tapi undi awal supaya semua proses pengesahan, semua proses pencaritan dakwat kekal dapat dilaksanakan, tapi tak dibawa, tak disokong. Ya, ya. Jadi bagaimana? Kita mengharapkan kurang penyelewengan, tetapi boleh, saya tidak nak mengatakan pemberita-pemberita kita akan menyeleweng, tetapi bila undi pos ini dibuka, siapa yang akan menjadi pengundi pos di kalangan mereka? Bagaimana mereka nak menerima kertas-kertas undi dengan pos, mengantar balik dengan pos? Ya, mereka juga boleh mengundi semula pada hari pengundian, kerana kita tidak akan dapat mengesan mereka ini. Jadi inilah perkara yang kita dapat cupak daripada hasil PSC ini. Segantang pula kita rugi lagi. Jadi kita berasa sangat duka cita. Boleh, Yang Berhormat. Sebab ni ya, sila Jatin. Terima kasih Yang Berhormat bagi saya peluang. Saya mencadangkan kepada Yang Berhormat lebih bertanggungjawab tentang apa juga hujah yang dibuat. Seharusnya kita tidak menuduh sebarangan, kerana saya juga berpengalaman. Semasa saya baru masuk politik lagi, menyelia orang undi pos. Sekarang ni sebagai dah jadi wakil rakyat, kita juga diberi peluang untuk sama-sama saksikan mereka yang mengundi pos sebelum hari pilihan raya. Kita tengok satu persatu, satu borang dibagikan, borang itu macam mana yang kita nak kata dia boleh ada repeat lagi, dia boleh mengundi sekali lagi, dia boleh manipulasi? Tak boleh. Pasal sebelum ini, semasa tahun 70-an, 60-an, saya menyelia tentera-tentera yang mengundi. Macam mana nak, saya tak masuk politik masa tersebut, tapi kita tengok macam mana dia mengundi. Orang satu je, macam mana kita nak manipulasi? Kita duduk dalam hutan, dekat mana kita nak cari kertas undi lagi? Jadi sekarang pun tak ada jalan untuk kita manipulasi. Kalaupun mereka undi pos, kita dapat saksikan wakil pembangkang sini, wakil barisan sini, sama-sama saksikan. Tak ada manipulasi. Terima kasih. Beberapa tindakan kita menuntut supaya undi pos ini dibersihkan. Hari ini tidak ada lagi undi pos di kalangan tentera. Jadi apa yang hujah yang dibawa oleh Jasin tu, kita dah jawab. Kita dah dapat selesaikan melalui PSC ini. Tetapi saya menyebut tentang undi pos di kalangan petugas-petugas pilihan raya dan juga media. Siapa nak kontrol? Kita bukan ada kem tentera macam undi pos tentera. Mereka ini akan mendapat undi melalui pos. Berselerak. Jadi diterima kertas undi secara berselerak, dipulangkan balik secara pos. Mana kita nak tahu siapa yang dihantarkan kertas-kertas undi ini? Ya. Jadi ini menyebabkan dapat kita repair sedikit, ya, dengan izin daftar ini makin teruk hasilnya. Ya.
Sila, Mbak Pantai. Terima kasih kepada kerana, terima kasih Datuk Speaker. Saya nak minta panduan daripada Yang Berhormat kerana Yang Berhormat hadir bersama dalam Jabatan Kuasa Pilihan Khas Wakil Pakatan Rakyat sampai sempat meneliti apa yang dipraktikkan di negara-negara luar. Saya dalam sidang khas yang diadakan oleh SPR bersama ahli-ahli parlimen hari Isnin, kami hadir membawa beberapa persoalan, dan antara persoalan yang saya bangkitkan ketika itu adalah bagaimana 416 anggota polis yang akan menjadi pengundi awal. Mereka nama-namanya tertera di Pusat Tahanan Sementara Bukit Jalil, 3 km daripada sempadan Parlimen Lembah Pantai. Jadi bila saya tanya jawapan SPR, kita nak kerjasama ni, kita nak bagi kerjasama, nak dengar penjelasan, bukanlah kita secara hentam kromo mahu berdemonstrasi, tapi dia jawab anggota polis, dia mendaftar di kediaman. Tapi kalau bertugas di luar kediaman, kawasan parlimen di luar kediaman beliau, akan mengundi di tempat bertugas. Jadi saya periksa Pusat Tahanan Sementara Bukit Jalil, tahu-tahulah mungkin ada kuartus polis duduk di sana. Yang saya nampak hanya Pusat Tahanan Sementara. Polis bekerja di sana. Saya buat temu ramah nak jumpa dengan temu janji nak jumpa dengan pengarah SPR di wilayah Persekutuan. Dia bagi tarikh, dia batal, sampai sekarang kata sibuk di Putrajaya. Jadi bagaimana saya sebagai ahli parlimen, dia tahu pilihan raya tak lama lagi, dah ada, saya kata saya boleh buktikan mereka tak tinggal di Pusat Tahanan Sementara Bukit Jalil tapi bertugas di situ. Dia kata YB dapat bukti, tunjuk pada saya, baru saya nak keluarkan. Kita tak tunjuk dah pun, tapi masih lagi dinafikan hak. Saya minta panduan daripada Yang Berhormat dalam hal ini. Ya, saya rasa penelitian yang dibuat oleh Lembah Pantai itulah yang terjadi. Ya, aspek praktikalnya itu yang berlaku. Jadi saya nak menasihatkan Lembah Pantai, jangan give up. Terus lawan, dan 28 hari bulan ni kita nyatakan pandangan kita. Sebab tak pernah Sabah tempat sementara. Ya, ada pengundi-pengundi, ya. Kita boleh menerima undi pos ni dijamin oleh tentera, ya. Yang dipertua hanya lebih kurang 6 batalion tentera, lebih kurang 3,500 orang. Yang ini kita tak dapat nak buat apa-apa kerana mereka mungkin bertugas di Pulau Sepadan, Pulau Ligitan ke, ataupun di mana-mana sepadan yang mereka tidak hadir pada ketika itu. Jadi kita terima, tapi yang lainnya ya mesti mengundi di tempat mereka, termasuklah 240,000 pekerja-pekerja, petugas SPR, dan satu jumlah yang kita tak tahu lagi mengenai petugas media ini. Ya, kita menyokong petugas media ini diberikan peluang kerana mereka boleh golong ya, Mat? Ya, golonglah 20 minit. Ya. Mereka membantah kerana tugas mereka menyebabkan mereka tidak berada di tempat mereka. Okey, kita minta mereka mengundi awal ya supaya dapat melaksanakan tanggungjawab mereka. Satu lagi cadangan kita yang kita rasa baik untuk membantu SPR dalam membersihkan daftar pemilih kita ni, Datuk Ketua, iaitu apabila kita cuba membersihkan rang daftar pemilih daripada sebarang borang-borang ataupun pendaftaran yang boleh dipertikaikan. Untuk memudahkan ini, parti-parti politik mengambil inisiatif. Bukan kerja parti politik untuk membersihkan ini, tapi inisiatif kita. Sementelahkan pula peraturan membenarkan. Maka kita membantu SPR membuat bantahan-bantahan kalau kita rasa ada kecurigaan di sana. Bantahan ini, Datuk Yang Ketua, melibatkan kos. Satu bantahan 10 ya. RM10. Ya. Dan ini merupakan satu halangan kepada kita dan menggagalkan usaha untuk kita serius membersihkan rang daftar pemilih ni. RM10 kerajaan tak boleh nak batalkan. Macam mana nak batalkan? Ya. PTPTN ke, hutang-hutang besar-besar ke, ya. Habis masa ya, Omar. Ada sikit lagi dia nak minta penjelasan. Saya kalau boleh. Terima kasih Tuan. Sepatutnya dalam keadaan parti-parti membantu SPR bagi membersihkan daftar pemilih. Sepatutnya SPR bayar kat kita tu. Sepatutnya. Sebab kita pergi cari, kita percaya orang yang mati. Sepatutnya kita dapat. Tetapi dalam kes ini, kita pula kena bayar ke SPR. Jadi nampaknya seolah-olah memang SPR tak nak kita bersihkan. Kecuali kalau kena bayar dulu. Jadi ini akan membuatkan kita tidak akan beria-ia membantu nampaknya. Macam mana pendapat ni? Minta penjelasan Berhormat Korakala ya.
Ya, terima kasih Muhammad Kerakrai. Apa masalah, saya nak tanya Muhammad Kerakrai, apa masalah dengan SPI ini? Apabila membangkitkan isu 42,000 ya nama dalam daftar pengundi meragukan, dia memberi berbagai alasan. Dia kata 0.3% itu tidak bermaksud ia kotor, dunia ini mana ada pendaftar pemilih yang tepat, yang bersih. Apabila meminta hak mengundi diberi kepada Malaysian Overseas Right to Vote, mereka warga Malaysia di luar negara, hak mengundi diberi, dia memberi alasan masalah logistik, practicality, dan juga memberi alasan hands are tied. Jadi yang Muhammad Kota perlu kata tak ada kuasa untuk mengalahkan nama mereka, walaupun nama mereka dalam daftar pemilih yang meragukan. Apa masalah dengan SPR memberi berbagai alasan? Padahal apabila bersih meminta SPR meletak jawatan kerana gagal menjalankan tanggungjawab, SPR menjawab apa? SPR menjawab bahawa mereka adalah dilantik. Memang benar, dilantik di bawah perkara 114 oleh Yang di-Pertuan Agong selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Ini bermakna ini SPR mempunyai jawatan yang begitu tinggi sekali. Dan saya pernah bangkitkan dalam Dewan Yang Mulia ini bertanya dengan Yang Berhormat Menteri Padang Rengas sama ada sedia bekerjasama dengan SPR untuk meminda undang-undang. Beliau kata bersedia. Tapi apa masalah dengan SPR sekarang ini? Dan Akta Pilihan Raya Seksyen 15, Seksyen 16 membenarkan SPR meminda undang-undang mengadakan peraturan pendaftaran pemilih perjalanan pilihan raya dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong sahaja. Jadi mohon penjelasan Yang Berhormat Ya, ringkaskan Yang Hormat Sekolah Kerai. Ya, terima kasih Tuan Ketua, terima kasih Sungai Petani dan juga Batu Gajah. Memang isu insentif atau disinsentif ini ya menyebabkan kita terasa seolah-olah usaha-usaha pihak SPR untuk membersihkan daftar pemilih ini macam separuh masa tidak serius dan tidak bersungguh-sungguh. Jadi kita masih lagi menuntut supaya dipermudahkan kalau nakkan bantuan supaya kita parti-parti politik yang merupakan stakeholder ya ataupun pelanggan antara pelanggan besar SPR ini, kita nak membantu. Jadi terimalah cadangan ini. Ini pun kalau ini ditolak RM10 ni, Tuan Ketua, saya pun tak faham lah macam mana kedudukan. Dan apa yang disebut oleh Batu Gajah tadi memang tepat ya, bahawa dipersusahkan ya urusan untuk melaksanakan tanggungjawab membenarkan rakyat kita di luar negara mengundi misalnya. Segalanya boleh kita buat dengan pindaan-pindaan, peraturan dan juga akta-akta, bukan tak boleh. Dan kita bersedia rasanya untuk membantu membersihkan urusan pilihan raya. Kita sedia membantu macam hari ini. Kita bercakap mengenai pindaan kepada pindaan. Ya. Dirujuk pada kita. Ya. Walaupun tidak secara resmi, ya, dirujuk di dalam kafe misalnya, tapi kita terima. Ya. Boleh kita berbincang mengenai perkara ini. Apalah salahnya kalau kita memanggil secara bipartisan ya, tak payahlah seperti yang disebut oleh pihak belah sana tadi, nak mengetahui isi hati kita sebenarnya sebelum nak membuat secara bipartisan, tak tahu macam mana pendirian kita dah bersedia dalam PSC masuk bersama-sama. Jadi takkanlah kita tak boleh untuk kepentingan negara yang mengambil kira pandangan daripada pihak sebelah sini dalam rangka pindaan-pindaan kepada urusan pilihan raya. Jadi Terima kasih, Ahmad. Ya, terima kasih.